Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini murid-murid akan bersama dengan Ustaz. Kita akan bincangkan tajuk minggu lepas, iaitu beriman kepada kitab. Mungkin murid-murid semua dah tengok dah video YouTube Ustaz bagi, tapi kali ini Ustaz akan buat pencerahan lagi tentang tajuk kita, iaitu beriman kepada kitab. Baik, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab-kitab. Yang keempat, percaya kepada rasul-rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percayakan qada dan qadar. Baik, percaya kepada Allah dan percaya kepada malaikat kamu dah belajar dah pada tahun 2. Dan tahun 3 ni kita akan masuk pada percaya kepada kitab-kitab. Okey, seperti kau maklum, kitab-kitab ni kamu dah tahu dah. Ada 4 kitab utama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi ini. Baik, kita tengok kenapa perlunya kita wajib beriman kepada kitab. Ya, setiap perkara yang wajib ni mesti ada ayat Al-Quran ataupun hadis. Setiap perkara mesti ada kalau kata wajib. Macam solat. Kalau wajib solat, kenapa wajib solat? Wajib solat Allah terangkan dalam Al-Quran, wa aqimus solat wa atuz zakah. Allah kata dirikanlah solat. Dirikanlah solat. Allah kata dirikanlah solat, maksudnya wajib. Sama juga dengan beriman kepada kitab. Allah bagi tahu dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Surah An-Nisa ayat 136. Baik, maksudnya, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Okey, dengar baik-baik. Dalam Al-Quran ni Allah dah turun, dalam ayat Al-Quran ni Allah mengatakan kita ni orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, maksudnya siapa-siapa yang beriman. Kamu ke, mak kamu, ayah kamu, adik-beradik kamu, saudara-saudaramu, pakcik-pakcik, atuk-atuk, nenek-nenek, jiran-jiran, kawan-kawan, semua orang Islam yang beriman wajib. Allah kata tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada kitabnya. Okey, dalam ayat ni pun Allah dah terangkan 3 rukun iman yang utama, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sekarang yang kitab yang kita ada apa? Dekat rumah kamu sekarang kita ada Al-Quran. Iqra' tu bukan kitab. Iqra' tu bukan kitab. Iqra' tu pembelajaran kamu untuk masuk kepada Al-Quran. Iqra' tu bukan diturunkan dari langit. Itu adalah ambilan daripada Al-Quran. Okey, Al-Quran inilah yang Allah turunkan daripada langit, yang kita ada sekarang ni, kita baca hari-hari. Baca hari-hari tak? Ustaz minta kau baca hari-hari. Okey. Dan kepada kitab-kitab yang sebelumnya yang Allah turunkan, kitab apa? Ada 3 kitab lain yang Allah turunkan, nanti kita akan baca. Kitab-kitab lain pun ada juga, tapi tak samalah macam Al-Quran. Ada kitab tu Allah bagi sekaligus, semua Allah bagi. Kalau Al-Quran ni Allah bagi sikit-sikit. Kalau kitab-kitab yang lain Allah bagi sekaligus. Bacalah, pandai-pandailah kau. Allah bagi kitab tu, bacalah, pandai-pandailah. Tapi Al-Quran ni, bila ada berlaku masalah je, baru Allah turunkan ayat sikit. Ada berlaku masalah je, baru Allah turunkan ayat tu sikit. Bila dah sikit, dikumpulkan semua Al-Quran itu, dikumpulkan semua ayat itu, maka jadilah satu naskah Al-Quran yang tebal yang kamu ada sekarang ni. Maksudnya Al-Quran itu diturunkan pada zaman Nabi, masa Nabi masih hidup, berusia 1400 tahun yang lalu. Kalaulah dalam rumah kamu itu ada Al-Quran, bermaksud kamu memiliki satu khazanah yang sangat hebat di dunia ini yang berumur 1400 tahun yang lalu. Bukan calang-calang. Kamu ada satu buku dalam rumah kamu tu yang berusia 1000 tahun, tapi nampak cantik kan? Memang nampak cantik sebab baru, tapi ayat dia adalah ayat yang sangat lama. Walaupun ayat dia lama,
pertama, ayat Al-Quran inilah yang menerangkan tentang masa lalu, masa akan datang, macam mana kiamat berlaku, dan bagaimana kamu diciptakan dalam perut mak kamu tu. Okey, baik. Kita tengok apa maksud kitab. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala di sepanjang zaman. Baik, kita baca. Kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai oleh Allah. Baik. Semua kitab yang Allah turunkan, semua kitab. Okey, apa kitab yang Allah turunkan? Okey, pertama, nama kitab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, Allah turunkan Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam. Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Injil kepada Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua kitab yang Allah turunkan ini merupakan kitab yang membawa manusia, memimpin manusia ke jalan yang benar. Ada tak kitab yang menyuruh mencurilah kamu, menipulah kamu, tumbuklah adik kamu sesuka hati? Tak ada. Semua kitab menerangkan tentang kasih sayang, tentang kepimpinan, tentang menjaga kehidupan manusia yang lebih harmoni, semua benda baik. Wa'imah sekalipun, kitab-kitab agama lain pun semua menerangkan tentang kebaikan. Ada tak agama lain dalam kitab dia mengatakan pukullah kawan kamu sesuka hati? Tak ada. Semua agama-agama lain pun dalam buku-buku mereka pun, dalam kitab-kitab mereka pun menerangkan tentang kebaikan. Baik. Apakah kesan beriman kepada kitab-kitab Allah? Okey, kesan beriman di sini ada 5. Ustaz akan terangkan satu persatu. Baik, dekat mana kesan dia tu? Dekat sini, nombor 2 ni. Ada adik ni, adik ni nama apa ni? Nama dia Latif lah. Si Latif. Latif ni tanya ustazah dia, ustazah, okey. Dia tanya apa kesan-kesan kalau kita beriman kepada kitab. Ustazah dia bagi tahu yang pertama, iman semakin bertambah. Kalau kita beriman kepada kitab, iman semakin bertambah. Macam mana iman semakin bertambah? Kita tengok dalam ayat Al-Quran. Ni Ustaz ambil contoh satu ayat Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 56. Okey, adik-adik sekalian, Ustaz bagi tahu Al-Quran ini diturunkan pada 1400 tahun yang lalu, betul? Okey. Kalau betul, Ustaz nak tanyalah, kamu rasa zaman Nabi dulu ada tak mikroskop orang nak tengok-tengok yang kuman-kuman tu? Ada tak mikroskop? Tak ada kan? Ada tak kebijaksanaan sains zaman Nabi? Tak ada kan? Elektrik pun tak ada zaman Nabi. Tapi macam mana? Okey. Ini kamu nanti kamu pening. Okey. Sebenarnya ada seorang saintis, Ustaz tak ingatlah nama dia kan. Dia ni memang pakar kulit. Dia ni pakar kulit. Satu hari dia terbaca ayat Al-Quran ini. Dia terbaca. Okey. Dia baca ayat ni. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Okey. Kamu pernah tak kulit kamu terluka ataupun terkena air panas ke, tergores ke, berdarah ke? Kamu tunggu dalam seminggu ataupun seminggu lebih macam tu, dia mula kering, dia mula elok semula kulit kamu tu. Ada tak? Kan mesti ada. Semua orang mesti ada rasa macam tu. Okey, bermaksud inilah yang ayat Al-Quran terangkan itu. Saintis pun kata, betul lah, memang betul. Setiap kali kulit manusia itu berdarah, mereka akan digantikan dengan kulit yang lain. Ustaz ingat dulu Ustaz baca biologi. Ada nama itu, dia akan menambahkan kulit pada kulit kamu itu. Tapi bila kamu masuk nauzubillah, bila orang jahat, orang yang berdosa masuk neraka, Allah bukan bagi seminggu untuk kulit itu sihat. Bila kulit itu dah terbakar, terus elok balik dengan kuasa Allah.
kulit tu dah terbakar, terus elok balik kulit tu dengan kuasa Allah. Okey, bayangkan contohnya kalau mereka dah jatuh ke api neraka jahanam ini, hancur lebur muka mereka tu, Allah naikkan mereka balik, terus elok balik muka mereka. Jatuh balik ni hangus mendadak-dadak, naik atas ni elok baik muka dia. Ya, itulah contohnya yang dikatakan bila kulit mereka itu terbakar, Allah ganti balik. Itulah yang saintis tengok macam mana zaman dulu boleh ada teknologi-teknologi hebat boleh tahu. Tak ada pun. Okey, tapi Allah Maha tahu. Sebab apa? Sebab Allah yang ciptakan manusia. Okey, itu yang pertama. Iman semakin bertambah, kita beriman. Ya Allah, betul lah ya Al-Quran tu kata. Betul lah ya Al-Quran tu kata. Bila kamu beriman kepada kitab, kamu akan bertambah iman kamu. Baik, yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Ini Ustaz sangat suka, mendapat syafaat Al-Quran. Kita ni adik sekalian, bila kita berada di padang mahsyar, semua perkara, semua orang kita dah tak kenal lah. Kamu bangun daripada kubur nanti, kamu tak ingat, kamu tak kenal siapa-siapa dah. Tak ada orang pun kamu kenal. Semua pandang kamu, tengok kamu pun macam mereka tak sukalah. Sebab masing-masing tengah berada pada amalan masing-masing. Dekat tangan kanan mereka ni ada kebaikan, tangan kiri ni ada keburukan. Mana satu yang berat? Semua dah risau dah. Semua tak ada siapa nak bantu. Mak kamu tak dapat bantu, ayah kamu tak dapat bantu, adik kamu tak dapat bantu, abang kakak tak dapat bantu, semua tak dapat bantu. Yang boleh bantu nanti dekat akhirat nanti Allah ataupun Nabi ataupun Al-Quran. Okey, atau Al-Quran. Baik, dengar Nabi kata apa. Okey, dari Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa maksud syafaat? Syafaat ini satu pertolongan yang Allah bagikan kepada kamu, kepada kita sebagai umat Islam ni di hari akhirat. Okey, dekat akhirat nanti, macam Ustaz kata, kamu tak ada orang nak tolong kamu, seorang pun tak dapat tolong kamu. Kamu selangkah lagi, satu kaki lagi kamu nak masuk ke neraka ni, satu kaki je lagi kamu nak masuk neraka. Tiba-tiba ada seorang lelaki berpakaian cantik dia datang ke kamu. Dia kata, ya Allah, janganlah masuk dia ke dalam neraka. Jangan masukkan dia ke dalam neraka. Sesungguhnya masa kat dunia dulu, dia banyak baca aku, dia banyak hafal ayat-ayat daripada aku. Janganlah masukkan dalam neraka. Tengok, itulah Al-Quran. Al-Quran selamatkan kamu. Al-Quran pegang tangan kamu. Dia sayang kamu sebab kamu ni dulu masa di dunia kamu selalu baca dia, kamu selalu amalkan dia. Sebab itu Ustaz kata, kamu kalau tak pandai Al-Quran, belajar baca Iqra' tu, tak kira lah kamu merangkak ke, kamu baca perlahan-lahan ke, kamu macam kejap-kejap lupa, baca. Sebab Nabi kata, orang yang pandai baca Al-Quran diberikan satu kebaikan. Tetapi orang yang merangkak-rangkak baca Al-Quran tapi dia berusaha nak baca Al-Quran, dia dapat dua kebaikan. Iaitu kebaikan pertama, dia berusaha. Kebaikan yang kedua, dia tetap membaca walaupun dia salah. Tengok, Allah bagi kita pahala senang. Pahala nak buat senang je, baca Al-Quran. Boleh? Okey, baik. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan teratur. Hidup menjadi tenang dan teratur. Kalau kamu beriman kepada kitab, dalam kitab ni sebab apa tahu Ustaz kata kenapa tenang dan teratur? Okey, ini sebabnya. Contohlah dekat rumah kamu, kamu beli vacuum. Kamu tahu vacuum? Vacuum ni lah ni, yang penyedut apa ni, penyedut habuk ni. Kita sedut habuk masuk dalam ni, kotor-kotor ni kan, dah penuh, kita buang lah kotor-kotor ni. Okey, bayangkan kalau kamu beli vacuum, ataupun kamu beli telefon lah, ataupun kamu beli apa lagi, mak kamu ada beli pembakar roti, ataupun ayah kamu ada beli TV. Okey, semua barang-barang elektronik ni mereka didatangkan dengan satu buku panduan, betul? Dengan satu buku panduan. Tak kisahlah buku macam, mesti ada buku dalam tu. Sebab apa? Sebab buku itulah yang menerangkan tentang barang yang kamu beli tu.
barang kamu ni macam mana nak guna, kalau ada rosak macam mana nak baiki, kalau wayar dia macam mana nak sambung dekat plug, lepas tu tayar dia ni pusing macam mana, atas ni apa fungsi dia, ni lubang ni apa benda ni, apa benda ni, semua diterangkan dalam satu buku. Betul? Okey, betul. Sama juga dengan manusia. Manusia ni Allah yang ciptakan. Allah yang buat manusia ni, yang kepala manusia, badan manusia, kaki manusia, tangan manusia, Allah yang ciptakan. Dan Allah ciptakanlah Al-Quran sebagai buku panduan kita. Dalam Al-Quran ni lah kita tengok macam mana manusia ini nak berjual beli, macam mana manusia ni nak berkahwin, macam mana manusia ni kalau mencuri apa yang kena buat dengan dia. Tengok, dalam semua perkara kamu beli kat rumah kamu ni mesti ada buku panduan. Begitulah juga manusia, Allah bagi buku panduan ni apa? Al-Quran. Selagi mana kamu berpegang kepada Al-Quran, hidup menjadi tenang dan teratur. Kadang-kadang kamu tengok ada orang tu kan, tak teratur hidup dia. Kejap-kejap dia takut, kejap-kejap dia resah, dia risaulah, apalah inilah itulah. Cuba tanya dia, hari ni dah baca Al-Quran? Belum lah. Bacalah Al-Quran. Saya tak pandai Al-Quran. Buka Iqra', baca Iqra'. Bata, baba, basa. Tak apa, perlahan-lahan, lama-lama jadi pandai. Yang keempat, masyarakat sejahtera. Masyarakat akan sejahtera bila kamu selalu baca Al-Quran. Kamu faham apa Al-Quran tulis. Dalam Al-Quran ni banyak cerita tentang kasih sayang sama masyarakat. Jangan membenci antara satu sama lain. Walaupun kita ni berlainan bangsa, walaupun ni kita ada yang berlainan agama, jangan benci orang lain. Kena selalu sayang, menyayangi. Nabi kata, la yu'min ahadukum hatta yuhibbu li akhihi min nafsihi. Nabi kata, tidak beriman di kalangan kamu sehingga kamu menyayangi saudara kamu lebih daripada diri kamu sendiri. Kalau kamu beriman kepada Nabi, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada kitab dan Rasul, kamu saling menyayangi antara satu sama lain. Kamu sayang antara saudara-saudara kamu. Tak kisahlah negara mana sekalipun, tak kisahlah adat dia macam mana sekalipun, kamu akan saling sayang menyayangi. Sebab dalam ayat Al-Quran pun Allah ada terangkan. Tengok ayat Al-Quran, Allah ada terangkan. Allah kata apa? Allah kata, memang kami menciptakan manusia ni berbilang-bilang kaum, berbagai-bagai jenis, ada lelaki, ada perempuan. Ada agama, ada berkulit hitam, ada berkulit yang kuning-kuning sikit, ada yang berkulit coklat, ada yang berkulit putih, untuk saling kenal mengenali. Tapi hakikatnya kita ni semua hamba Allah. Okey, yang terakhir, dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contohlah mak kamu buat kek. Lepas tu bagi kamu makan kek. Kau makanlah kek tu. Kata, sedapnya kek ni. Lepas tu kamu rasa apa mak kamu akan buat? Mak kamu akan senyum. Okey, kalau kawan kamu bagi kamu gula-gula, kamu pun ambil, kamu cakap, ya Allah, terima kasih. Dia pun sama-sama, dia pun senyum kan. Maksudnya kamu menghargai pemberian orang lain, orang tu akan suka. Betul. Sama juga dengan Allah. Allah bagi kamu Al-Quran, kamu buka Al-Quran, kamu baca Al-Quran, Allah akan sayang kamu. Tengok, Allah sangat sayang kepada hamba-Nya melebihi kasih sayang ibu. Betul. Betul, saya kata betul sebab apa? Allah sayang kamu lebih kepada mak ayah kamu sayang kamu. Bayangkan, kalau kamu pergi sekolah, mak kamu, ayah kamu boleh masuk sekolah tak? Tak boleh. Tapi siapa yang jaga kamu? Guru-guru lah. Tapi siapa yang gerakkan hati-hati guru ni untuk menjaga kamu? Allah. Kamu berjalan kaki balik rumah, guru-guru tak ada, tak ikut pun kamu. Mak kamu ada dekat rumah, siapa jaga kamu daripada kena gigit dengan tasu? Kan? Confirm lah Allah jaga kamu. Tiba-tiba kena kejar, ustaz, macam mana ustaz? Dah kena kejar tu bukan disebab Allah tak lindung kamu. Allah menjaga kamu lagi. Mungkin ada benda lain yang lebih buruk, untuk mengelakkan kamu termasuk lubang ke, anjing tu kejar kamu. Allah tu maha sayang, Allah maha kasih sayang. Tapi ingat, ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha mak ayah.
Kamu kena buat baik kepada mak ayah kamu. Sepanjang PDPR ni, tolonglah, kan, tolong mak ayah kamu dekat dapur tu. Lepas makan, cucilah piring. Nak kuat sikit, cucilah piring sendiri. Kalau mak kamu masak, pergilah tolong di dapur. Ayah kamu pergi kebun, pergilah tolong. Ayah kamu baiki kereta, pergilah tolong. Rumah tu bersepah, tolonglah sapu. Lepas main, tolonglah kemas. Bila mak ayah kamu redha kepada kamu, Allah pun redha kepada kamu, maka bertambah-tambahlah sayang kepada kamu. Okey, faham? Jadi itu sajalah yang Ustaz tegangkan pada hari ini, iaitu yang pertama, tentang dalil. Ni dalil Al-Quran. Kenapa kita kena wajib beriman kepada kitab. Yang kedua, Ustaz terangkan apa itu kitab. Yang ketiga, Ustaz terangkan apa nama-nama kitab dan nabi-nabinya. Yang keempat, yang terakhir, kesan-kesan kalau kamu beriman. Kalau ada yang tak faham, boleh telefon Ustaz, boleh call ke, boleh WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.